بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih, dan hadis ini diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fath walakin jihadu wa niyyatun. Hadithun sahih riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, la hijrah, tak ada hijrah dah, ba'dal fathi, setelah mana Fathul Makkah. Maknanya hadis ini Nabi bagi tahu ketika mana saat Nabi membuka kota Makkah, Fathul Makkah. Kalau rajak ilmu sirah, Fathul Makkah ni tajuk-tajuk hak nak habis ya. Hak nak last sekali Fathul Makkah. Sayyidina Umar bila mana turun ila ayat idza jaa nasrullahi wal fath, sahabat Nabi pakat semua seronok. Sebab Islam dah nak menang dah. Kita nak menguasai Makkah. Umar seorang yang sedih. Sayyidina Umar seorang saja sedih. Orang tanya apa sebab sedih? Orang ni semua seronok ni, kita nak menang, nak menguasai Makkah ni. Jaziratul Arab Islam menguasai. Sedih pasal apa? Umar kata turun ayat ni sebab maka habislah misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini membuktikan bahawa umur Nabi sudah sampai ke penghujungnya. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tak apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la hijrah ba'dal fath, bermaksud tidak ada hijrah selepas Fathul Makkah. Yang adanya ialah apa? Iaitu al-jihadu wa niyatun, jihad dan juga niat. Baik, apabila kita melihat para ulama membahaskan hadis ini, la hijratu ba'dal fath, kata ulama, wa hadha an-nafi laysa ala umumi, ini hanya larangan terhadap penghijrahan pada waktu itu saja, yakni Fathul Makkah. Habis tak ada hijrah, memakmurkan Mekah, ya, menyebarkan dakwah, mengajar, mentarbiah dan sebagainya. Itu konteksnya. Tapi dari sudut umum, dan hadis ini nak tuju kepada kita, maka hijrah tu masih lagi relevan dan masih lagi berguna kepada kita. Kata ulama, apa dia? Al-jihad. Yang kedua ialah an-niyah, yakni niat kita ikhlas kepada Allah. Para ulama menyebut bahawa wa niyatu ay an-niyatu salihah lil jihad fi sabilillah. Niat kita ni pun satu jihad pun tuan. Nah, jihad, niat untuk ikhlaskan diri ni adalah satu jihad. Nabi sebut ni satu jihad ni. Bukan senang kita nak betul niat kita ni, kadang-kadang dia tergelincir juga. Dalam duk buat kerja Islam ni, dalam duk buat kerja dakwah, dalam duk buat kerja-kerja yang bagus-bagus ni, kadang-kadang tu hati tu dia tergelincir kata, aku buat seorang kan. Sebelum tu okey, tapi main tengah-tengah dia tengok kiri kanan tak ada siapa, syaitan dia main tiup tengok, aku duk buat kerja seorang ni, tak puas hati, lepas ni tak apa, aku bagi orang lain pula. Dia main perasaan yang tidak ikhlas. Kata ulama, ya, ai apabila membahaskan perkataan niat itu, ai niyatus salihah lil jihad, nak betul itu satu jihad, nak betulkan diri kita ni, niat kita tulus ikhlas kerana Allah SWT,
ialah salah satu perkara yang sangat besar dalam agama. Dan antakuna kalimatullahi hiyal ulia. Ramai orang yang menyebut tentang dakwah, menyebut tentang amal salihah, tapi apakah niat yang tulus daripada hati dia? Betulkah kerana Tuhan? Betulkah kalimatullahi hiyal ulia, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, ataupun sebaliknya? Nah, mudah-mudahan kita boleh ambil pengajaran daripada hadis riwayat Bukhari Muslim ini, insya-Allah. Baik, tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan kitab Talbisul Iblis karangan Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih, iaitu pada muka surat 219, 219, iaitu pada bab menyatakan tipu muslihat iblis dalam masalah tawakal. Jadi kita nak bahas pada pagi subuh ni, tuan-tuan sekalian, bagaimana tawakal kepada Allah ni, sifat tawakal ni yang sepatutnya kena ada dalam diri setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi iblis ni, tuan-tuan, dia cerdik. Oh, tak apa, hang kata hang tawakal dekat Allah, no? Tak apa, aku dah cara dia. Cara tu kita nak kena belajar supaya iblis dan syaitan tidak boleh merosakkan kita ketika mana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih mengatakan bahawa perenggan yang pertama, iblis memperdayakan segolongan orang yang mengaku tawakal. Dia mengaku dia tawakal pada Allah. Lalu mereka berpergian jauh tanpa membawa bekal. Kerana mereka beranggapan bahawa tindakan seperti ini termasuk tawakal. Tentu sahaja mereka itu salah. Dia nak musafir, dia nak jalan jauh, tapi dia tak buat persediaan. Dia pakai buah tawakal, kan? Dia pakai, tak apa, aku tawakal. Tawakal tu penting. Aku dengan Tuhan, besar Tuhan ni. Dia tak faham tawakal yang sebenar di sisi Islam tu apa dia. Nah, dia ingat tak ada persiapan apa. Ni sirah ajak kita cukup banyak, tuan-tuan sekalian. Kalau orang belajar ilmu sirah dalam bab perang Uhud pun cukup dah. Perang Uhud, dalam bab perang Uhud ni, kita dah faham bahawa peperangan Uhud tu satu bab ya dalam sirah. Rupanya sebelum nak berlaku peperangan Uhud tu, beberapa sariyah, peperangan kecil, intipan demi intipan, strategi demi strategi Nabi susun untuk menangkan tentera Islam dalam Ghazwatul Uhud. Tu sebelum cerita perang Uhud. Lepas perang Uhud, Nabi tunggu dekat Madinah. Ini fakta. Nabi tak balik terus ke Madinah. Nabi tunggu dulu. Waktu tu tak balik lagi. Nabi on the way, Nabi dengar kata orang musyrik nak main serang balik. Nabi tunggu sampai 3 hari di situ. Kok mereka nak main patah balik, nak lawan. Mubarak Furi dalam Rahiqul Makhtum, Mubarak Furi apabila membahaskan tentang peperangan Uhud ni, lagu mana Islam kalah ke Islam menang. Sejarawan Islam mengatakan bahawa ya, memang dalam medan peperangan memang banyak berpihak kepada musyrikin Mekah pada waktu itu. Itu fakta, tak boleh kita nak nafikan. Sejarah Islam sebut begitu dalam kitab sirahnya. Tetapi kena tengok apabila kita bahas Ghazwatul Uhud dalam konteks yang lebih umum, yakni lebih luas. Nabi, tentera Islam, ya, tak pecah kubu mereka. Kubu Islam tak berpecah, masih kukuh. Dengar kata nak patah balik mai serang Islam, Islam duduk di situ. Mai nak lawan dengan kami, mai. Bukan cabut lari. Ini fakta. Yang kedua, tidak ada tawanan perang tentera musyrik Mekah, tak ada. Depa tak ada tawanan perang. Maknanya depa ni menang kosong ya. Menang kosong, tak ada apa, tak ada manfaat apa, hanya boleh menang psikologi gitu kan. Tapi Islam kalah ataupun menang itu soal yang kedua. Saya nak sebut bahawa bagaimana tawakal Nabi SAW. Itu Rasul, itu Nabi, menggabungkan di antara sunnatullah dengan syariatullah. Dua-dua ni kena buat. Syariatullah ni tawakal. Sunnatullah, kita nak berjaya kena usaha. Kita nak pandai kena kuat, membaca, belajar dan sebagainya. Islam menggabungkan di antara dua perkara ini. Jangan nak pakai buah tawakal lah.
Tuan-tuan sekalian, baik kita tengok. Ada seseorang berkata, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, ni orang alim ni. Berbeza kalau orang kita berinteraksi dengan orang alim, dengan orang biasa. Tuan-tuan boleh tengok apa pernah berlaku kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Aku pernah pergi ke Mekah atas dasar tawakal tanpa membawa bekal. Kata dia. Dia kata, aku nak pergi Mekah. Ini cerita ni zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal ni. Dia kata, ni aku nak pergi Mekah ni, tapi tak apa, aku pergi ni tak payah buat tawakal, aku tak bawa bekal apa. Ini zaman dulu punya cerita ni, pemusafiran zaman dulu, bukan pemusafiran zaman lah. Pemusafiran zaman lah tu sekalian nak kapal terbang sampai dah esok tu. Kan? Ekon tak ada apa kesan pemusafiran apa-apa. Zaman dulu memang bermusafir, orang musafir sungguh. Nampak kesan pemusafiran tu dengan jauhnya, bekalan yang banyak dan sebagainya. Berminggu-minggu nak sampai ke satu destinasi yang jauh. Bila Imam Ahmad bin Hanbal dapat maklumat daripada ni, Imam Ahmad kata apa? Kalau macam tu hampir sendiri, terus dia ikut rombongan kami. Dulu kalau pergi musafir ke tempat yang jauh, depa pergi satu kumpulan. Mungkin terlibat dengan masuk sekali dengan kumpulan dagangan ataupun sebagainya. Sebab yang pertama, takut lanun-lanun jalanan main serang. Lanun depa duk tunggu lah. Kalau seorang cantik, depa senang attack. Pertama, yang kedua takut binatang-binatang buas. Binatang buas, tuan-tuan sekalian, kalau ramai binatang ni, kalau binatang main duduk dalam satu kumpulan, boleh gagah lah nak lawat. Ni kalau 10 ekor serigala main serang seorang, pergi kawan tu. Sebab tu penting kalau nak musafir pada waktu ini, musafir dalam keadaan yang ramai, satu rombongan. Imam Ahmad bin Hanbal kata, hang pakai buah tawakal ya, hampir seorang, tu dia ikut rombongan ni. Imam Ahmad orang alim, dia tahu berkaitan dengan hal ini. Maka kata dia, tak boleh wahai tuan, aku nak ikut bersama dengan mereka. Pula dah, hang kata nak tawakal, aku suruh hampir seorang-seorang, tak mau pula. Imam Ahmad kata apa? Apakah dengan bergantung kepada bekal orang lain itu, engkau juga menyebut tentang tawakal? Soalan ni seorang tok guru besar tanya supaya dia fikir. Yang buat benda ni anjuran agama apa ke fikir dia guna akal hang sendiri. Adakah hang terlibat dengan kami ni ialah bermaksud tawakal? Imam Ahmad kata, ini juga termasuk tawakal. Jaga keselamatan diri, buat persiapan, sudah berusaha semampu mungkin, kemudian serah kepada Allah. Itu juga tawakal. Sebab tu Sa'id bin Jubair, kalau tuan-tuan perhati dalam kitab Hilyatul Awliya oleh Al-Imam Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, Sa'id bin Jubair pernah mengungkap satu ungkapan. Dia kata, tawakal kepada Allah ialah puncak yang tinggi dalam keimanan. Kadang-kadang kita duk rasa riang kita ya. Tak apa, aku boleh buat. Tak tawakal pada Tuhan. Duk rasa riang dia. Usaha kita tu ikhtiar. Kita tawakal pada Allah, sama ada rezeki, usaha dan sebagainya. Itu Allah yang aturkan kepada kita. Kita usaha. Sa'id bin Jubair menyebut bahawa ini puncak keimanan. Begitu juga para ulama yang lain. Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Al-Jam' wal-Hikam yang wafat sekitar 795 Hijrah, Ibn Rajab mengatakan bahawa tawakal itu penyandaran hati dengan jujur kepada Allah Azza wa Jal, dengan berupaya memperoleh kebaikan-kebaikan dan menolak segala bahaya, sama ada dunia dan juga akhirat. Ibn Rajab kata macam tu. Kita nak gamit kebaikan, nak gamit rahmat, tawakal. Kita dah usaha macam-macam, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Al-Imam Ibn Athir. Ini saya nukilkan kalam-kalam ulama supaya kita faham makna tawakal itu menurut para ulama yang muktabar. Al-Imam Ibn Athir dalam kitab An-Nihaya fi Gharibil Hadith menyebut bahawa tawakal itu terhadap satu perkara adalah apabila bergantung dan bersandar hanya bulat kepada Tuhan.
setelah mana dia berusaha bersungguh-sungguh. Ya, dan inilah makna bertawakal yang sebenar di sisi Islam. Al-Imam Ibn Katsir. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah SWT, maka iblis dia akan rosakkan kita tawakal ni tanpa usaha. Ya, macam anak murid dia nak masuk Paisar, dia mai jumpa ustaz, tolong buih ustaz. Dia suruh buih macam-macam. Buih pen dia apa suruh buih. Pen dia apa suruh buih. Dia tunjuk dia kata tak boleh nak main jawapan kot-kot lah, berkat ustaz tulis ni hak buih poin saya ni boleh jawab soalan. Ustaz tu buih kepala dia tu. Ni hampir baca buku lah. Anduk kira buih aku. Pi baca buku. Itu usaha, ikhtiar. Nah, tuan-tuan sekalian, ini di antara salah faham berkaitan dengan tawakal yang kadang-kadang kita betul lah tawakal tu tinggi pada Allah, tapi ingat bahawa Nabi menggambungkan, Nabi keluar dalam perang Uhud pakai 2 lapis baju besi. Ini disebut dalam kitab Sunan Tirmizi oleh Al-Imam Tirmizi rahmatullah alaih. Tuan-tuan, kalau nak ikut tawakal ni tuan-tuan, Nabi ni Rasulullah kekasih Tuhan, patut tak payah pakai baju besi dah. Betul tak tuan-tuan? Kira kita kata kebal lah Rasulullah kot. Tapi pakai baju besi, Nabi nak ajak kepada umat, aku pun berusaha untuk jaga batang tubuh aku daripada terkena dan cedera dalam peperangan Uhud. Apatah lagi kalian jaga sungguh-sungguh batang tubuh. Tuan-tuan pernah dengar satu cerita Khubayb ibn Adi. Khubayb ibn Adi ini disebut dalam kitab Hilyatul Awliya oleh Al-Imam Al-Asbahani rahmatullah alaih. Khubayb ibn Adi ni tuan-tuan, satu ketika dulu dia pernah kena potong jari dia sedikit demi sedikit. Khubayb ni orang Islam, sahabat Nabi, orang Mekah tangkap dia, ikat jari ni, depa ambil pedang, depa potong sikit-sikit. Hang nak ikut Islam kan? Bukan potong saya, potong jari ni sikit-sikit. Orang Mekah tanya, atuhibbu annaka Muhammadan makanak? Khubayb, hang mau tak, hang suka tak kalau kami tukar tempat hang kami lepas, Muhammad kami tangkap, kami potong jari dia sikit-sikit? Hang mau tak? Kita kalau duduk tersepit lagu tu, kita kata tak apa. Pipi tangkap Muhammad, aku lepas. Tu kita cabut lari pergi mana? Baru nampak warna sebenar. Kalau waktu tersepit tu, baru nampak perangai sebenar. Khubayb ibn Adi kata, wallahi demi Tuhan, hampa jangan duduk berangan. Aku sanggup jadikan diriku ini korban untuk Islam dan Nabi Muhammad. Aku ialah menjaga batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia gugur syahid, dagingnya hancur dan diletak di atas unta. Cerita ni ada dalam kitab Hilyatul Awliya oleh Al-Imam Al-Asbahani rahmatullah alaih, yang diperlihatkan sahabat Nabi Sa'id bin Zaid Al-Juhami, sebut dalam Sa'id Al-Ghabah fi Ma'rifatus Sahabah. Itu cerita dia. Baik, pertama tentang tawakal. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, tipu muslihat iblis berkaitan terhadap prajurit perang. Hak pi berjihad ni. Ada cerita juga ni pasal tipu muslihat iblis kepada orang yang kuat berjihad. Dalam arti kata yang lain, mungkin dalam konteks Malaysia ni tak berjihad lah kot, tapi dalam melaksanakan gerak kerja dakwah, gerak kerja Islam, ada perbahasannya. Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih menyebut iblis memperdayakan sekian banyak orang, lalu mereka pergi untuk berjihad dengan niat membanggakan diri dan juga riya. Sebab tu kalau kita merenung hadis yang saya baca tadi ni, la hijrah ba'da al-fath, walakin al-jihadu wa niyatun. Tak ada jihad lepas Fathu Makkah, yang ada ialah jihad untuk betulkan niat kita ni. Bukan senang nak betul ni, nak jaga. Kadang-kadang demai juga. Demai perasaan tak bagus itu, demai perasaan tak ikhlas tu, demai. Ini Rejak kata, cepat kembali pada Tuhan, jangan duk layan dia. Kalau layan, rosak kita. Iblis dia nak gagalkan kita daripada menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas kerana Tuhan. Baik. Pertama, membanggakan diri, riak, agar dia disebut-sebut sebagai prajurit perang, pemberani ataupun
mungkin dia bermaksud mencari harta rampasan perang. Bila perang menang dalam peperangan, harta ghanimah duk tang tu. Aku nak ambil harta ghanimah tu. Oh, dia nak harta ghanimah rupanya. Nah, bukannya dia nak menegakkan kalimatullahi hiyal ulia, menegakkan agama Tuhan. Dari Abu Musa al-Ash'ari, dia berkata ada seorang laki-laki menemui Nabi SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau tentang orang yang sedang berperang ini?" Oh, ini cerita pada zaman Nabi. Ya, cerita pada zaman Rasulullah. Laki ni dia turut serta dalam peperangan, kemudian dia mati dalam perang. Dia mati dalam perang ni bukan cerita kena buang kerja, bukan cerita kena turun pangkat. Mati bukan ni. Mati dalam peperangan. Hadis ni sahih. Dan kemudian sahabat Nabi tanya, ke manakah dia pergi? Sama ada syurga ataupun neraka. Sahabat Nabi pun cerdik tanya tu. Walaupun kalau Nabi tak bagi jawapan, dia berkata syurga lah sahabat Nabi. Tapi dah kebetulan sahabat Nabi tanya, ke mana laki ni pergi? Jawab Nabi SAW. Ya, Nabi mengatakan bahawa man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Nabi kata, siapa yang berperang agar kalimat Allah yang tinggi, maka dia berada di jalan Tuhan. Itu tajuk dia, itu maudhu' dia, itu yang Nabi nak ajak kepada sahabat. Siapa pun, hang mati ke, hang hidup ke, siapa yang gugur syahid, untuk berperang kerana meninggikan kalimat Allah, yakni Islam, maka dialah yang sebenar-benar yang termasuk di antara golongan fahuwa fi sabilillah. Niat tu. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, jangan kamu berkata fulan mati syahid, fulan terbunuh sebagai syahid. Nabi kata, hampa jangan berkata lagu tu. Sesungguhnya seseorang itu berperang untuk mendapat harta rampasan perang. Pertama, dia nak harta. Dia nak, aku terlibat dengan benda ni, aku dapat apa? Kan? Aku terlibat dengan gerak kerja ni, apa benefit? Apa nilai tambah ataupun apa benda yang aku dapat? Nama, kedudukan, pangkat, jawatan, harta, projek. Oh, aku dapat yang ni yang aku nak buat. Allahu Akbar. Niat tu, Islam tu, jaga sungguh niat tu. Untuk sekalian, supaya niat kita ni betul dengan Tuhan. Betul dengan Tuhan. Bukan senang nak jaga. Nak istiqamah, nak konsisten dengan niat ni. Tidak lain dan tidak bukan hanya datang daripada hati yang bersih, niat yang tulus kerana Tuhan. Ya, itu sekalian. Berperang agar namanya dikenang, dan sebagian hadis riwayat Imam Tirmizi, bahkan disyarah dalam kitab Baharul Mazi yang disyarahkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Ya. Rasulullah pernah cerita tentang orang yang berperang ni. Kemudian di hari akhirat, hadisun kursi, Allah SWT tanya dia, kamu masuk ke dalam neraka? Orang lain tanya, kenapa masuk neraka? Dia dulu kuat berjihad. Allah kata, Allah berfirman, ya betul, dia pernah berjihad, dia pernah berjuang karena sebagainya, tapi dia berjuang dan berjihad gugur disebabkan untuk nak bagi tahu bahawa aku ni berani dan aku supaya dikenang nama aku sampai akhir. Sampailah semua orang nak bagi orang kenang nama dia, nak bagi orang sebut-sebut nama dia. Dan Allah berfirman, dia sudah dapat perkara tersebut di dunia. Orang sudah kenang nama dia di dunia, orang sudah sebut nama-nama dan jasa di dunia. Tetapi di hari dan pada waktu ini, aku tidak akan berikan balasan syurga kepada hamba-hambaku melainkan mereka melakukan ibadat kerana aku sahaja. Allah. Oh, kita tak tahu tuan-tuan ni, di antara kita ni mana betul-betul ikhlas dengan Tuhan. Kita tak tahu. Sebab tu jumpa saja orang-orang saleh di mata kita. Kita minta kat dia doa, suruh dia doa kepada kita, supaya dia doa kepada kita. Kita tak tahu ada orang lihat betul ikhlas kerana Tuhan. Minta kepada dia, tolong doakan saya, tolong doakan saya. Ini penting. Baik.
agar namanya dikenang, dan berperang agar kedudukannya terpandang. Maknanya biar orang tahu jasa yang dia tinggalkan dekat dunia ni. Tuan-tuan sekalian, sebab tu satu ungkapan yang pernah disebut oleh Fudail bin Iyad. Hal ini disebut oleh Al-Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Fudail bin Iyad pernah berkata, meninggalkan amal kerana manusia adalah riya. Dia tinggal, dia nak buat amalan, tapi orang takut orang kata kat dia riya. Nah, meninggalkan amalan kerana manusia adalah riya, kata Fudail bin Iyad. Dan beramal kerana manusia adalah syirik. Syirik di sini bukan bermaksud syirik akidah, ya. Yang kita silap faham, syirik khafi dan syirik jali, itu nak kena bagi faham begitu. Betul Imam Al-Ghazali dia membedakan di antara syirik khafi dan syirik jali. Syirik khafi ni syirik kecil, buat kerja tak ikhlas, nak nama, tu syirik khafi. Syirik jali ni syirik yang jelas dia ni sembah selain daripada Allah, mensyirikkan Allah SWT. Fudail bin Iyad kata macam tu. Kemudian beliau mengatakan lagi, dan ikhlas ialah apabila Allah menyelamatkan kamu daripada kedua-duanya. Dia selamatkan kita daripada buat dua benda ni. Dia nak buat benda ni, takut orang kata riak, dia tinggal, dia tak buat. Dia buat juga. Aku buat ni pasal bukan kerana orang. Contoh pagi-pagi masuk pejabat, sebelum nak tunggu ke apa, nak buat kerja ke, dia baca Quran dulu. Orang pun lalu kat dia, tak amboi bagusnya baca Quran pagi-pagi, ya. Sebelum nak buat mula kerja, kita buka Quran dulu, kan. Esok tu tuan-tuan tutup Quran, tak apa, malas aku kat gini, depa kata tak baik ikhlas pula. Fudail ayat kata tu riak dah. Pasal apa tak buat. Kalau orang puji, itu dia punya pasal. Kita tetap dengan Tuhan. Tu Fudail bin Iyad, ikhlas. Dia tak terkesan dengan ucapan-ucapan manusia. Ada orang dia terkesan dengan ucapan manusia, duk tengyang, dia fikir seorang-seorang, baik juga aku noh. Orang lain semua duk tengok, set aku seorang yang baca Quran. Dia mai perasaan tu. Orang bukan kata apa pun, dia mai sendiri perasaan tu. Ikhlas. Dan tuan-tuan sekalian muslimin, mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, cukup dekat tu dulu perkongsian tazkirah ataupun pembahasan Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi ini. Mudah-mudahan dua tajuk yang kita kongsi berkaitan dengan, pertama tawakal pada Allah, yang kedua mereka yang terlibat dengan peperangan, ya, mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada terkena belitan-belitan iblis dan belitan syaitan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.